Okey, salam sejahtera. Berjumpa kita kembali di dalam video bagaimana untuk buat duit konsisten setiap bulan dengan akses internet. Okey, jadi kalau kita tengok pada video-video sebelum ni, kita belajar banyak benda perkara tentang apa dia model-model akses internet yang boleh kita buat. Betul, kat mana anda boleh dapatkan free ilmu internet. Okey. So hari ni kita akan tengok beberapa jenis asas-asas teknikal internet yang perlu anda tahu jika anda memang betul-betul nak buat akses internet. Okey, tajuk kita pertama adalah asas-asas teknikal yang penting untuk bermula. Jadi untuk kita bermula dalam membina akses internet, walaupun apa je model akses internet yang kita nak ceburi, sama ada kita nak buat untuk product launch ke, kita nak buat affiliate marketing ke, kita nak buat authority sites ke, dan sebagainya. So ada beberapa aspek teknikal dalam internet ni yang anda suka atau tidak, memang anda perlu tahu dan anda kena dapatkan kemahirannya. Okey. Antara perkara teknikal yang anda perlu mahir yang amat penting adalah, pertama, anda perlu tahu macam mana caranya nak beri nama domain dan hosting, macam mana caranya nak integrasikan antara nama domain dengan nama hosting, macam mana anda cara nak menggunakan cPanel, bagaimana cara nak memasang WordPress untuk blog ataupun website, asas untuk upload file daripada server ataupun downloading daripada server kepada komputer, serba sedikit tentang web editing, dan juga yang terbaru setup fanpage dan juga untuk buat iklan APS dan sebagainya. So ini lebih kepada trend terkini, oleh kerana sekarang ni kita berada dalam era Facebook. Jadi anda perlu tahu sedikit tentang at least macam mana cara nak buat fanpage, macam mana cara nak buat iklan Facebook ads, macam mana nak buat posting dan sebagainya. Jadi dalam siri video ini, saya akan tunjukkan kepada anda contoh langkah demi langkah bagaimana untuk anda melakukan semua di atas agar anda boleh bermula terus. Okey, kalau kita tengok kita topik asal ni adalah bagaimana buat duit konsisten dengan bulan internet tanpa perlu modal. Okey. Kalau kekal sebenarnya apa yang saya ajar dalam video ni lebih pada tanpa modal. Tapi hari ni kenapa saya perlu ajar benda-benda ni semua? Yang melibatkan kita perlu keluar modal. Okey. Anda perlu faham bahawa walaupun anda boleh bermula dengan 100% percuma tanpa modal di internet, namun dalam satu jangka masa panjang untuk bisnes anda sendiri, suatu hari nanti anda pasti akan mahu untuk mengambil beberapa servis berbayar seperti hosting, domain, autoresponder dan sebagainya atas sebab isu dan keselamatan hak milik. Kalau kita menggunakan platform percuma, berarti anda hanya tumpang menggunakan platform orang lain dan bukan milik anda sendiri. Okey, contoh ginilah. Katalah kalau selama ni anda buat blog dan anda gunakan blogger.com untuk blog anda. Okey, blog anda tu sebenarnya bila-bila masa saja boleh ditamatkan oleh pihak blogger.com jika tiba-tiba anda melanggar syarat yang dikenakan oleh blogger. Tapi kalau anda letak blog anda tu di domain anda sendiri atau di hosting anda sendiri, so tidak ada siapa yang boleh buat naya pada blog anda kecuali anda sendirilah. Anda tak bayar apa, memang tak ada apa-apa lah. Okay. Ini persoalan yang kedua yang biasa bermain di dalam minda kita ni yang baru nak bermula ni. Kenapa perlu tahu semua benda teknikal ni? Bukan ke leceh nak buat? Outsource je kan boleh. Okey, sebabnya begini. Memang anda boleh outsource semua kerja-kerja teknikal pada staf anda ataupun upah pakar. Namun kadang-kadang ada setengah kes kadang-kadang charge yang dikenakan oleh pakar ni untuk kita buat kerja-kerja yang simple ni kadang-kadang agak mahal. Dan kadang-kadang dia ambil masa yang lama untuk dia selesaikan isu tu, sedangkan anda baru nak start. Jadi bila kita baru start ni, sebenarnya masa tu sangat penting. Di situ elemen masa sangat penting. Jadi sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya kerja-kerja teknikal ni tak ada susah sangat pun sebenarnya. Benda tu anda boleh buat sendiri pun kalau anda tahu. So anda tak perlu outsource pun. Dan jadi bila anda tahu benda ni, anda dah boleh jimatkan masa, anda dah boleh jimatkan kos. Kita kena buka minda dengan luas. Kita kena membuka minda dengan satu minda terbuka. Anda baru nak bermula, jadi anda perlu belajar semua benda ni untuk kemudahan anda di kemudian hari kelak. Okey. Jadi atas sebab yang ada ni, saya mengambil inisiatif untuk hasilkan satu video yang dapat menunjukkan step by step technical online business ni. Jadi anda dah bersedia nak belajar semua aspek-aspek teknikal ni? Okey, tahniah. Jadi asas pertama yang kita akan belajar ialah asas bagaimana untuk membeli domain name dan hosting. Okey. Anda pernah dengar perkataan domain name hosting? Okey. Ada yang pernah, ada yang tak pernah, ada yang pernah dan ada juga yang kata tak pernah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, domain name ni sebenarnya adalah ibarat macam alamat rumah anda. Contoh katalah kita punya rumah ni alamat macam ni. Nombor 2, Jalan Betik Madu, Taman Maju Jaya, Pada Raja. Jadi kalau dekat internet,
kalau ada pelawat nak mencari di mana anda berada ni di dalam internet ni, di mana kedai anda, apa produk yang nak jual, dan sebagainya. So mereka akan type di laman URL di internet browser anda seperti begini. So contoh laman URL adalah seperti ini: www.pelabrokmasbijing.com, www.shortcoming.com. Okay, so bila dia type alamat-alamat ni, barulah dia akan jumpa di mana anda berada. Jadi sebenarnya inilah dikatakan sebagai domain name, iaitu alamat anda di dalam dunia internet. Okay, apa pun hosting? Hosting ni sebenarnya adalah ibarat tapak tanah di mana rumah anda berada. Contohnya katalah rumah anda berada di alamat lot 2 Jalan Damai Utara, Kampung Jaya. Okay, katalah rumah anda dekat alamat tu, anda bina di atas tapak tanah pusaka ibu bapa anda. Jadi anda perlu ada grant yang membuktikan bahawa tanah tu adalah tanah milik anda. Jadi di dalam hosting, di dalam internet, di dalam internet, hosting adalah macam anda punya grant tanah. Hosting adalah ibarat macam satu ruang server yang ada bayar atau memiliki untuk anda meletakkan semua file-file laman web, grafik, digital, video dan sebagainya di server. Jadi setelah anda beli domain dan hosting, perkara kedua yang perlu anda tahu adalah bagaimana untuk anda mengintegrasikan kedua-dua elemen ini agar mereka saling berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, contoh katalah begini. Anda beli hosting di syarikat A dan anda beli domain di syarikat B. Jadi kalau anda tak buat integration, domain yang anda beli daripada syarikat A tak mungkin akan boleh berkomunikasi dengan hosting anda beli di syarikat B. Betul tak? Jadi untuk memastikan agar domain dan hosting ini boleh berkomunikasi, kenal each other, so anda perlu mengintegrasikan mereka berdua agar bila benda ini dah mesh, bermakna dua benda ini boleh berkomunikasi. Jadi untuk tujuan ni, saya dah sediakan satu panduan video step by step bagaimana nak membeli domain name, bagaimana nak membeli hosting, dan juga bagaimana nak mengintegrasikan kedua-dua elemen ni, domain name dan hosting. Jadi anda perlu klik pada laman web yang saya dah berikan di bawah ni, iaitu di www.mypacificum.com/paulvideo1.html. So klik saja pada link ni, ataupun anda boleh copy dan paste link ni, buka di browser ni dan cuba buka. So di dalam laman ni saya ada sediakan 2 ke 3 video yang lengkap, detail bagaimana caranya anda nak buat benda-benda semua. Bagaimana cara yang anda nak beli domain name, bagaimana caranya anda nak membeli hosting, dan bagaimana caranya anda nak mengintegrasikan kedua-dua elemen ini. Ini adalah langkah ketiga lah. Macam saya katakan tadi, anda dah beli domain name, anda beli hosting. So langkah ketiga, anda perlu integrasikan domain name. Okay, perlu diingat anda hanya perlu membuat langkah 3 ni, iaitu langkah mengintegrasikan domain name dan hosting, jika sekiranya anda membeli domain dan hosting secara berasingan. Contoh kalau katalah anda beli domain name di syarikat A dan anda beli hosting di syarikat B, so anda perlu lakukan langkah ketiga ni. Tapi sekiranya anda membeli domain dan name dalam satu syarikat yang sama, dan anda ambil plan, ada satu plan di mana anda boleh beli domain dan hosting, yang mana proses pengintegrasian itu dilakukan oleh pihak syarikat tersebut. Ini tak ada masalah. Kalau anda pilih option ini, anda tak perlu buat langkah ketiga. Untuk newbie baru ni, saya memang tidak menggalakkan anda untuk menggunakan cara yang saya katakan sebelum tadi, iaitu kalau boleh jangan beli yang ada satu package tu di mana domain hostingnya you beli dalam satu package. Sebab biasa kosnya mahal. Lepas tu bila di kemudian hari, jika anda nak buat perkara lain, contohnya macam anda nak beli domain baru ke, anda nak masukkan domain baru ke, anda nak macam-macam benda lah, masalah bandwidth dan sebagainya, akan ada masalah. Nasihat saya adalah lebih baik anda gunakan cara manual sendiri, beli domain lain, hosting lain, lepas tu anda integrate sendiri. Pergi ke laman yang saya dah tunjukkan ni, belajarlah daripada video tersebut. Jadi itu saja untuk kita punya pelajaran pada hari ini. Okay, jadi jumpa kita lagi di dalam video seterusnya daripada saya.